Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, semua sudah bersedia ataupun belum. Yang penting saya akan tunjukkan sedikit gambar aja untuk anda belajar pada malam ini. Boleh-boleh, kalau sedia kita mulakan sekarang. Kalau belum, you sempat tekan share dahulu, tekan share, tekan love, dan sambil tu kita berdoakan kepada mereka yang tengah sakit sekarang. Semoga mereka itu dapat disembuh secara secepat mungkin dan dipermudahkan perjalanannya. Okey, boleh? Alhamdulillah. Baik. So tengok ni dulu. Okey. Yang penting ialah anda tengok tulisan ni terbalik tak apa. Ni bladder, pundi kencing. Di bawah bladder tu anda tengok tak, nampak tak? Okey. Baik, anak-anak sekalian, nampak ni. Okey, cikgu nak tunjuk ada kat mana dia punya prostate tu, bawah daripada bladder, betul? Alright. Okey, kalau anda tengok ni zakar, ini testis. Lepas tu kalau dia tengok daripada testis ni dia naik terus, dia pergi pusing kat bladder tu, dia akan masuk terus ke dalam kawasan apa yang dipanggil prostate tu. Dan anda tengok prostate ni dia juga membawa daripada pundi kencing yang dikeluarkan dinamakan uretra tu. Ini ke tempat keluar aliran air kencing. Jadi air kencing kat situ, air orang panggil apa? Semen tu. Tahu tak? Air, bukan air mani. Prostate ni tak keluar air mani, tapi daripada air mani sini, kalau dia keluar kat sini nanti, prostate ni lah yang akan menjadikannya lancar atau menjadikannya pelincir. Okey, untuk ejakulasi. Faham tak faham? So, jadi ada dua bahan ni yang paling utama. Kalau dia rosak kat sini, satu, tak boleh kencing. Nombor dua, tidak ada lagi dah libido ataupun erectile dysfunction. Pernah dengar tak masalah mati pucuk semua tu? Sebab apa? Sini dah diblokkan. Nampak? Ni yang merah ni, yang pink ni, ni semua datangnya daripada testis. Faham? Belakang ni rectum. Jadi sekurang-kurangnya kalau saya cerita tentang kanser sekejap lagi, saya kata dia pergi ke belakang, ni organ-organ yang tertentu. Ni tulang belakang ni, nampak ni, boleh sampai sakit belakang. Kalau orang perempuan di depan ni dia ada prostate, tak ada masalah lah. Tapi lain kali kalau saya cerita tentang katakan cervix cancer ke apa, kalau dia pergi ke depan, ni kawasan depan. Untuk perempuan dia ada apa orang panggil uterus dan sebagainya. Tapi untuk lelaki malam ni khasnya prostate. Okey, orang perempuan tak ada prostate. Kalau orang perempuan ada prostate tu bahaya. Okey, baik, semua faham tu? Okey, baik. Sekurang-kurangnya you dapat gambaran betapa mustahaknya bila Tuhan jadikan prostate tu. Tujuan resminya ialah untuk mengeluarkan semen ataupun orang panggil apa, pelincir untuk air mani kita yang dikeluarkan daripada testis. Jadi dia tambah, bila sampai kat situ barulah dia keluar melalui penis kita, orang lelaki, faham Alright, yang ni semua kita kena tengok elok, bayangkan apa jadi nanti. Sebab semua yang atas pada umur 50, saya ulang lagi sekali, atas pada umur, anda umur apa sekarang? Sila tulis umur 50. Cuma sekarang ni kalau pasal kanser dan sebagainya, umur atas 40 pun kena hati-hati. So saya rangkumkan sebagai preventif untuk menghindarkan supaya tidak kena. Kita berhati-hati pada umur 40 onward. Berarti 40 tu dah mula kena ambil test setiap 2 tahun sekali kalau boleh. Kalau tak boleh pun paling lambat 3 tahun sekali. Tapi kalau atas pada 50 harus you ambil 2 tahun sekali. Boleh tak? Okey. Baik. Apa yang pentingnya, saya nak bagi you lebih kurang ada beberapa gejala yang you kena test ataupun you kena tengok, perhatikan dan peka. Jangan tunggu sampai last minute, sebab kanser untuk prostate ni selalunya dikenal pasti ataupun orang mula tahu bila peringkat dah 3 dan peringkat keempat. Orang panggil apa, stage 3, stage 4, dan tu orang kata dah peringkat terakhir lah. Itu yang susah nak baik tu. Tapi kalau kita boleh dapat stage 1, stage 2, walaupun tidak ada gejala, ada cara untuk kita kenal pasti. Contoh, kita buat blood screening, ambil darah tu. Okey,
Jadi ada 3 masalah prostat yang kita kena ambil perhatian. Nombor 1 dipanggil BPH, benign prostatic hyperplasia. Yang tu dipanggil bengkak prostat yang tidak berkanser. Okey. Sama juga dia punya masalah, cara penyampaiannya cuma kita tenang sikit sebab dia punya bukan kanser. Satu lagi of course yang kena sel yang ada kanser, dan satu lagi last dia panggil prostatitis, maksudnya inflamasi, ada radangan. Jadi 3 isu ni yang kita kena selesaikan malam ni supaya you boleh belajar dan boleh ambil tindakan kalau berlaku pada anda ataupun kepada suami anda ataupun adik-beradik yang lelaki. Boleh? Right. So saya ulang, atas pada 40-50 you dah kena suspek, you kena orang kata apa, dah prasangka mungkin kot-kot ada masalah dengan prostat. Kalau nombor 1 you ada masalah urgent nak pergi kencing, dulu tak urgent, boleh tahan. Kalau tengah meeting you boleh tunggu sampai habis meeting. Sekarang tak kira chairman tengah bersembang ke, tengah bercakap dengan you je, you mesti kata excuse me, you nak kena pergi juga. Itu dipanggil urgency. Tapi bila sampai urgency tu ada isu bila nak kencing nanti, ada isu lain pula. Tapi sebelum tu you bukan saja nak pergi kencing secara urgent, dan you sekarang dah lebih kerap pada dulu, kerap sangat-sangat. Kadang-kadang kalau balik Penang tu dulu cuma paling banyak kali 2 kali lah berhenti R&R atau sekali je. Sekarang cuma nak tengok signboard je. Ada R&R. Lagi berapa kilometer bang? Ni nanti abang jangan lupa berhenti sebab isteri dah tahu. Kalau abang tak berhenti kang, in between menitik-nitik pula lagi, habis basah seluar tu. Sebab apa? Nombor 1 dia ada nak kencing, terkencing-kencing, nak tak tahan. Nombor 2 dia frequent sangat, lebih kerap daripada kebiasaan, kerap yang memang bukan normal untuk you. Dan malam bangun tidur paling tinggi dulu berapa? Sekali. Sekarang every 2 hours paling lambat you kena bangun. Kesian kan, terganggu tidur dan sebagainya. Dan saya kata tadi bila nak kencing, dia pula ada jenis yang nak pergi sangat-sangat, lepas tu macam susah pula nak kencing. Lepas tu you kena, orang utara panggil teran. Tahu teran tak? Kena strain. Okey. Lepas tu dia keluar kadang-kadang sikit pula tu, dan dia tak sambung. Dia punya pancutan tu tidak macam dulu lagi dah. Sikit keluar sikit, lepas tu dah lah slow. Penat lah orang kata. Lepas tu yang pentingnya lepas pada kencing tu pula rasa tak puas. Rasa macam nak pergi lagi, macam ada lagi sikit. Kalau kencing pun tinggal lah kot 2-3 titik lagi. Dan dia selalunya tak habis, macam ada lagi dalam bekas tu, dalam pundi kencing you. Okay? Dan paling tak selesa bila nak sembahyang tu, kalau ada menitik-nitik pula lagi. Ya Allah, ni yang menjadi seksanya. Itu sama ada you ada kanser ataupun you cuma ada bengkak prostat ataupun prostatitis, isu ni timbul. Dia tidak boleh membezakan sangat, kecuali kalau yang prostatitis sebab ujungnya ada itis, berarti dia ada inflamasi, berarti dia akan kadang-kadang ada infection, kadang-kadang ada bengkak dalam tu you tak rasa, cuma pedih dan sakit, dan kadang-kadang sampai ada sedikit perdarahan pun. Tapi bila datang kepada perdarahan, dia lebih kita nak risau tentang kanser. Memanglah kan, sebab kanser ni dia boleh tembus bahagian-bahagian pelapik atau selaput prostat ataupun lining daripada kita punya, ingat tadi tak, urethra tu tempat kencing kita, dan tempat masuknya daripada testis tadi tu kan ada lining satu tu. Kalau dia kacau kawasan tu, memang kadang-kadang ada perdarahan dalam air kencing you pun. Jadi saya kata apa tadi, antara kanser dengan bukan kanser ataupun inflamasi, bezanya teramat sedikit. Bahkan kadang-kadang orang kena kanser lebih tak tahu apa-apa daripada orang yang ada BPH, benign prostatic hyperplasia, yang bengkak tu. Okay? Jadi you nampak tadi gambar kan, bila dia bengkak apa jadi? Kalau kat luar tak apa, tapi dia mencengkam ke dalam, ini yang jadi kencing susah, nak kena teran sikit, tak habis daripada pundi kencing, tak lawas. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ada suami ataupun bapa ataupun inilah abang adik lelaki semua tu, cuba you tolong ingatkan, ini antara gejala-gejala yang you kena check. Selalunya penyebab utama ialah
bila kita berumur atas daripada 50, setiap 10 tahun dia punya testosteron, lelaki punya hormon akan berkurangan demi 10 tahun, maka setiap kali dia berkurangan, naiklah chance untuk kita dapat tiga-tiga ni sekali. Yang penting dan yang paling banyak ialah BPH, benign prostatic hyperplasia. Hampir semua lelaki atas pada umur 70 memang dah bengkak dia punya prostat. Cuma dia nak ganggu dengan tak ganggu saja. Sebab tu atas pada umur 70-80 dia orang tak suruh you buat test lagi dah. Maksudnya tak payah buat setiap 2 tahun. Kalau tak ada masalah tak payah buat. Sebab bagi doktor lah atas pada 70-80 tahun tu, kalau you ada lagi 10-20 tahun, alhamdulillah lah, tak ada masalah. Dan selalunya kalau prostat bengkak pun masa tu, kalau tak tertutup lubang pengeluaran air kencing tu, dia tak kacau you, dia tengok je, dia tak akan operate, dia tak akan bagi ubat, ataupun bagi juga ubat untuk menenangkan atau memudahkan you kencing. Tapi lain pada tu dia tak buat benda-benda yang agresif untuk nak merawat you, faham? So kita mempertikaikan antara umur 50 hingga 70 ni dalam 20 tahun ni kita kena hati-hati tengok macam mana kita nak selesaikan. So kalau you dah ada cerita ni, nombor satu sekali doktor kena check you secara, dengar cerita, dengar komplain you, dengar dan check secara fizikal. Maksudnya sampai peringkat kita kena check dengan secara fizikal, dengan jari, dengan ultrasound, dengan you punya blood count ni, tengok you punya PSA. Pernah dengar PSA? Orang panggil apa? Prostate specific antigen. Yang ni cuma prostate saja yang keluarkan. PSA ni kalau tinggi, yang bukan-bukan, doktor akan suspect. Sebab cara kita tengok result ni bukan tengok result tu saja. Kita tak boleh baca terus. Kok lah besok you pergi lab, you pergi ambil test, suddenly dia tinggi sikit daripada normal. You kena ingat, tengok peringkat umur apa, dia ada normal range atau julat yang berbeza. Nanti you panik pula, tengok-tengok, rupa-rupanya you tengok result tu untuk orang yang umur 50, padahal you umur dah 67 katakan. So lain dia punya allowance dia tu. Doktor kena bukan tengok saja result you, doktor kena dengar cerita you, dan doktor kena tengok sound, ultrasound dan periksa semua tu, fizikal tu, baru dia buat keputusan sama ada nak buat biopsi atau tidak. Tahu biopsi tak? Kalau BPH kita tak buat biopsi kalau bengkak saja, tetapi kalau dia suspek, tengok result you pun tinggi sikit, dia akan minta permisi you untuk nak buat apa orang panggil biopsi. Ambil tisu lah, dan dihantar ke lab, dia tengok sama ada confirm tak dalam prostat you ada cancer cell. Dan dari situ dia akan tengok sama ada you stage 2, 3, 4. Saya tak kata stage 1, kenapa sebab jarang-jarang orang komplain atau dapat berita dari segi gejala tu pada stage 1. Tu yang saya kata tu. Tapi kalau you dapat periksa sebagai saringan kebiasaan medical check up, dan you buat juga PSA sebagai sampingan dan terjumpa, yang tu selalunya stage 1. Maksudnya tak sangka-sangka rupanya dia dah mula hidup benih kanser tu. Yang ni yang paling cepat baik, yang ni yang paling senang baik, dan doktor ada cara-cara yang tertentu, boleh. So dia akan buat contoh, dia kadang-kadang sistem prostat ni ada orang panggil watch and see first, wait and see first. Sebab dia paling slow. Prostate cancer bukan hari ni kena, besok dah stage 4. Tak ada. Dia bertahun-tahun lama. Kadang-kadang yang stage 1 tu dia tak naik-naik. Kalau you steady jaga dia. Itu yang dipanggil wait and see tu. Faham? Dan kan setengah orang memang dia survive. Dan dia dah bertukar wajah hidup, gaya hidup, pemakanan, kena matahari semua, maka dipanjangkan umur. Macam tu je. Tapi kalau perlu sedikit operation ataupun ada cara buat laser ke, zaman moden ni ada macam-macam cara untuk dia buangkan. Kalau dah stage 3 ke macam mana kan. Stage 4 tu kena hati-hatilah. Kadang-kadang masih lagi kena kemo, kena radioterapi, yang kadang-kadang
terlambat sedikit. So malam ni saya nak bagi cara untuk you menghindar daripada kena, ataupun kalau dah kena, macam mana you nak lawannya secara alami sambil doktor punya perubatan yang wait and see, ataupun rawatan ubat-ubatan yang tidak berat. Ada ubat yang tak berat ni, maksudnya macam ni, dia akan bagi ubat yang senang you lawas kencing, dia bagi ubat yang masa relaxan, bagi dia membuka sedikit supaya tidak begitu ketat you punya perjalanan air kencing tu, faham? Ataupun dia bagi ubat untuk kecutkan sedikit you punya prostate yang agak dah membesar. Itu caranya. Jadi tuan-tuan sekalian, sama ada you kena kanser ataupun you belum dengar, ataupun yang dah mula bengkak tapi belum cukup kuat pembengkakannya tu untuk menutup semua yang saya cerita tadi, maka buatlah perkara yang saya nak list ni. Ready? Nombor 1 ialah kita buat pantang larang dulu. Orang yang suspek ataupun orang yang tak mau kena, dan orang yang berumur macam saya semua ni, kita kalau boleh memang kena avoid ni, kena pantang beberapa perkara. Dan you tahu sangat-sangat kenapa tadi saya cerita bila testosteron tu mula turun, bila berumur meningkat, naik lagi 560 ni, dia punya estrogen meningkat. Walaupun you lelaki, estrogen dia naik. Ni estrogen ni hormon yang banyak pada perempuan, tapi bila kita orang lelaki testosteron tu turun, dia akan naik apa dipanggil estrogen. Estrogen ni lah menyebabkan bengkaknya prostate ataupun membawa sampai jadi kanser. Boleh tangkap cerita tu. Jadi yang you kena lawan ialah supaya estrogen tu kontrol dan testosteron tu tidak turun lagi. Kita kena kontrol satu lagi hormon namanya insulin. Rupa-rupanya kalau insulin tu tinggi, estrogen pun tinggi. Saya ulang. Jadi kalau saya kata macam tu, you kena ingatlah bila insulin tu tinggi, maksudnya apa? Gula tinggi lah. Sebab gula tinggi, insulin tu kena banyak kan dalam badan kita. Jadi you pernah dengar perkataan insulin resistant untuk orang diabetik semua tu kan? Sama. Rupa-rupanya punca utama kepada kebanyakan penyakit dah dikenal pasti sekarang. Dia punya musuh utama ialah, semua dah tahu apa dia? Gula. Jadi kita kena pantang kalau nak lawan prostate problem ni. Tak kira kanser tak kanser pun, bahkan kalau kena kanser, langsung 1 biji gula pun tak boleh ada dalam rumah you. Boleh hidup, memang boleh hidup pun. Maksudnya gula pasir, gula yang betul, yang nampak tu, ataupun yang tak nampak. Berarti makanan-makanan yang selalu saya cerita dalam DND diet, yang tak boleh gula, susu dan daging. Okey. Tapi malam ni saya nak benarkan sedikit daging kalau you terpaksa makan juga, tapi itu berbentuk daging yang organik. Itu pun sikit saja yang dibenarkan. Yang benar-benar tak boleh adalah sugar, tepung, susu apapun, kecuali susu bijirin tu bolehlah. Santan semua boleh. Yang saya kata susu tu susu binatang. Okey. Baik. So saya dah ingatkan you berkali-kali ya, DND diet punya konsep tu dah betul. Cuma sekarang takut you bila ikut DND diet tu, walaupun saya kata nasi boleh, you tibai pula nasi. Untuk prostate cancer, nasi tak boleh langsung. No white anything yang di polish, beras-beras yang nampak putih, benda-benda yang refined food, roti lagi tak boleh. Okey. So termasuk tadi saya kata susu dan sedikit daging boleh. Itu pun kena yang berbentuk ikan ataupun berbentuk kalau nak juga makan kambing apa, mestilah dia daripada yang organik. Maksudnya tidak ada dibela di ladang-ladang, you bela sendiri punya. Boleh. Pulut pun tak boleh. Buat sementara waktu pulut tak boleh. Tapi kalau pulut tu kalau betul-betul katakan macam saya kata dulu, nasi lemak kan, benda yang berminyak yang bagus, ada minyak yang bersantan, semua tu boleh. Sebab pulut ada santan kan, so ambil lah seketul 2, no problem. Tapi tu saya fikir sangat tentang karbohidrat, boleh tak buat malam ni? Kalaupun ialah berminyak tu boleh lah, tapi saya nak you fokus ni, sebab bila dia dah bengkak, nak kecutkan tu tak usah melawak lah, biar dia kecut betul-betul dulu, baru fikir nak pulut tak pulut. Bagi saya 2 bulan untuk betulkan keadaan you. Nombor 1, pantang larang lagi adalah soy. Jangan langsung ambil barangan yang berasaskan soya bean. Okay?
no soya bean, okey. Termasuk tempe pun buat masa ni 2 bulan pertama ni. Selalunya saya makan tempe lah kan, tapi kalau you tengah nak kecutkan you punya prostate, tolong jangan tempuh apa saja yang asalnya daripada soya bean. Kenapa? Sebab dia ada orang panggil apa, phytoestrogen, yang mimik, dia sama dekatnya dengan estrogen dan senang meningkatkan estrogen. Seterusnya, jangan ambil sebarang makanan dalam tin. Ni serius ya, kalau nak kecutkan. Kalau tidak, pergi operate lah, ataupun pergi korek ke, pergi laser. Okay. Satu lagi, bahan makanan yang telah diproses. Kebanyakan kat supermarket tu dia diproses lah tu. Okay. Dan ada juga dalam makanan seperti flaxseed oil. Flaxseed oil patutnya bagus, tapi untuk 2 bulan ni tak usah ambil lah flaxseed oil, boleh. Yang bagus you boleh ambil, ini dia, semua jenis bahan makanan yang ada lycopene. Yang paling popular lycopene ni daripada tomato lah kan. Selalu saya kata tomato ni kalau boleh dimasak dulu ataupun dipanas dulu, baru dia keluar dia punya lycopene. Saya ulang, tomato number 1. Kalau tak boleh tomato, you boleh ambil watermelon pun ada juga. Semua buah-buahan ataupun jenis-jenis sayuran macam labu yang berwarna orange, yang warna kuning, anything coloured, strong colour, termasuk buah-buah kita, buah apa buah mangga boleh, semua-semua buah-buahan boleh lah. Yang penting nombor 1 yang terkenal untuk prostate ialah tomato. Jadi banyakkan makan tomato. Lagi satu, green tea. Green tea ni teh hijau, boleh. Lagi satu, ambil orang panggil pumpkin seed, kuaci labu lah. Labu-labu sekali tu pun boleh makan. Minyak-minyak yang tadi saya lupa nak kata, jangan ambil minyak-minyak yang daripada bunga, daripada biji-bijirin seperti canola, safflower oil, soybean oil, tak boleh. Okay. Sabar 2 bulan, lepas tu tengok review balik. Itu pun saya tak kata boleh patah balik pada makanan lama, sebab you nak kena bertahan ni. Minyak-minyak tadi saya kata kalau you nak ambil ganti susu, seperti santan atau minyak kelapa sawit bagus, minyak kelapa dara bagus, minyak olive, minyak zaitun, dan of course next one is yang terkenal wajib ambil ialah omega 3. Dan memang dari dulu lagi orang kata apa, minyak ikan. Dan you dah tahu sangat-sangat lah, minyak ikan sekarang pun dah terlalu banyak persoalan. So kita dah dapat rezeki, dan Alhamdulillah lagi sekali malam ni DND Sacha Inchi Oil memainkan peranan yang penting. Disebabkan terlalu banyak orang scammer kat luar sana, saya terpaksa ulang lagi sekali, tolong ambil yang original. Kalau tidak, you import sendiri daripada Peru pun ada, daripada sekarang banyak ditanam di Vietnam, di Laos, dengan kata di Sabah pun dah mula tanam. Tapi sementara dia nak hidup, nak dapat pegah elok-elok tu, tolong cari DND 369. Dan tak segan saya cerita, you baca kat mana pun, untuk prostate, untuk kanser dan untuk prostatitis dan untuk bengkak prostate ni, number 1 minyak ialah omega 3 fatty acid. Okay, so jangan lupa. Lepas tu saya kata tadi, daging tolong kalau boleh tak usah tempoh lah 2 bulan ni, boleh tahan kan. Okay, so nak makan apa, you kata ikut balik DND diet, boleh. Okay, paling-paling you banyak lagi kacang, nut, semua tu boleh lagi kan. Jadi tak payahlah rasa sedih sangat kan. Seterusnya number 6 ialah exercise, yang kalau boleh tak payah lama-lama, tapi yang agak berat sedikit. Maksudnya orang lelaki harusnya muscle dia orang tu dikuatkan balik. Kalau muscle you dikuatkan balik, otot tu ni lah, ambil dumbbell ke yang you mampu buat, tapi secara istiqamah, insyaAllah itu salah satu daripada rawatan untuk naikkan balik you punya apa, testosteron. Exercise. Dan ujung sekali ialah intermittent fasting dalam bahasa Inggeris, tapi kita ikut cara kita fasting belah malam, DND diet. Macam sekarang dah tak makan apa, minum boleh, no problem. Besok kalau hari Khamis, hari tadi kita puasa kan, hari Isnin lagi sekali,
Lepas tu sebulan kita ambil hari putih tu 3 hari turut-turut kita puasa 3 hari tu, insya-Allah. Hari-hari lain cuba untuk 2 bulan ni untuk orang tengah sakit buat water fasting. Berarti you akan jadi kurus sedikit dalam 2 bulan ni dan diwajibkan you kurus. Kalau you tengah obes memang wajib kurus. Kalau dah kurus turun 1-2 kilo lagi. Dia akan menyeksa sedikit kanser sel tu, dan untuk yang tak ada kanser dia akan kecutkan you punya prostat tu secara semula jadi. Ikut je. Dan ada beberapa lagi tambahan bonus seperti vitamin E. Siapa yang tak ambil minyak langsung, tak nak ambil minyak kelapa sawit langsung, tadi lupa pula nak bubuh minyak masa you nak orang kata apa, tumis sikit-sikit, nak goreng sikit-sikit tu, nak buat gulai apa-apa, pakai minyak kelapa sawit. Okey, sebab dia ada vitamin E, terutama sekali red palm oil. Lepas tu siapa yang boleh cari vitamin D daripada matahari tu, itu lagi satu kewajipan. Vitamin D dengan tadi omega 3 is a must. So kalau tak dapat daripada matahari, ambil Santera. Saya dah keluarkan dan itu saya buat khas untuk diri saya, sebab saya dah kata kat you, kemungkinan anda pun tak cukup vitamin D3. Bukan nak takutkan, tapi dah buat kajian, ramai satu dunia 70% lebih tak cukup vitamin D3. Tahu macam mana kita boleh hidup selama ni? Sebab tu agaknya penyakit banyak kan, sebab vitamin D3 adalah raja kepada kebanyakan vitamin. Okay, good. Kalau nak hari cuti, hari nak bagi hadiah kat you, treat day, bukan cheat day, ni memang nak treat you, nak bagi semangat datang balik, dan ada elemen-elemen vitamin yang mungkin tak cukup, you ganti dengan egg yolk, kuning telur. Okay, so kuning telur, terutama sekali telur ayam kampung, walaupun kecil, walaupun nampak macam yalah, kalau banding dengan yang injek semua tu kan, lebih baik you ambil yang kampung punya, sebab kuningnya warna lain, dan dia ada banyak lagi vitamin mineral dalam tu. Okey, seminggu sekali 2 telur kuning telur. Lepas tu selenium boleh kita dapat, sama magnesium, sama chromium, sama zinc, semua tu, semua sayur-sayuran tadi, semua kacang-kacang kita, Brazil nut, hazelnut, almond, semua tu boleh bantu. Dan kita tutup cerita dengan yang ni saya tak ada, you kena beli sendiri. Kalau pergi farmasi, minta saw palmetto, SAW, saw palmetto, PALMETTO. Saw palmetto ni terkenal kalau untuk orang masalah prostat. Ada lagi makanan lain, kalau you rasa bosan dengan sedikit yang saya bagi tadi, you boleh cari jambu batu pink. Jambu batu dalamnya yang warna merah tu, pergi cari kat mana-mana R&R ke atau supermarket mana, kadang-kadang ada jual. Okay, grapefruit tahu, limau yang dalam tu merah tu, buah papaya boleh, sayur gobis pun ambil yang warna ungu tu, yang warna ungu kan, ada yang ungu purple. Lepas tu bawang-bawang semua boleh, terutama sekali bawang merah, lagi garlic, bawang putih, very good untuk you punya bawang putih tadi, untuk selenium lah kan. Dan semua jenis cili-cili yang berwarna merah, orange, hijau yang besar-besar tu, macam apa panggil, cili Bengali tu, cili besar tu, cili Bali tu, pisang pun boleh. So banyak benda yang you boleh makan, terutama sekali bagi mereka yang tak suka A, saya dah bagi B tak suka bagi C, lepas tu tukar-tukar campur. You boleh sambung dengan topik, tengok YouTube saya yang bertopikkan kepada chronic kidney failure pun boleh makan makanan-makanan tu. Sebab apa? Kalau tak jaga, yang saya cerita masalah prostat ni, dia akan kacau buah pinggang pun. Jaga baik-baik. Okay. So cukup dulu pada malam ni saudara saya sekalian. Secara ringkasnya, anda jangan melawak dengan gejala-gejala yang datang tadi. Lagi awal you jumpa doktor, lagi bagus. Ada orang tanya, durian boleh tak? Boleh, tapi ambillah 2-3 ulas, janganlah 2-3 biji. Tu pula kalau kena D24, 2-3 ulas tu memang dah penuh dah kan. D24 pula apa, musangking kan. Tapi boleh, jangan risau. Yang tak boleh tadi tu saya kata apa, gula, tepung, minyak-minyak yang tak sihat, daging down, susu pun down, out. Okay,
banyak kan pilihan lain kan. So insyaAllah saya doakan semoga anda boleh belajar sesuatu. Kalau masa buat ni kena buat secara yakin tau. Memang kita doa dan mohon semua, tapi jangan anggap saya cerita ni macam betul ke doktor boleh lawan ni. Kita cerita ni, satu melalui pengalaman pesakit saya, nombor dua pengalaman kajian-kajian yang telah dibuat, dan nombor tiga memang masuk akal pun semua yang kita cerita ni dia ada kaitan kenapa dengan hormon-hormon yang terganggu tadi tu, supaya naik balik testosteron kita, turun balik you punya estrogen, turun balik you punya insulin, terutama sekali. Boleh? Alright, cukup dulu pada malam ni saudara sekalian. Maaf terlambat sedikit, terlepas waktu, tapi saya kira ini pun mustahak sangat. Lelaki benda ni memang macam wajib you belajar. Okey? Semoga hidup anda bahagia, dunia anda nanti dalam keadaan sentiasa peaceful, bahagia, dan akhiratnya syurga, dan kita sentiasa kena belajar let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.